A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Director of SILPAC, Deputy Directors, Head of Departments, Coordinator of Islamic of Human Knowledge, ikhwah wal akhawat, brothers and sisters. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita dapat berhimpun dalam perhimpunan bulanan sempena membaca surah Al-Kahfi, dan selepas membaca surah Al-Kahfi ni kita ada sedikit tazkirah lah. Jadi Alhamdulillah hari ini saya terpilih untuk memberikan sedikit tazkirah. Sebagaimana yang kita tahu, bermula daripada tahun ini siri tazkirah kita bermula dengan bacaan hadis daripada buku 40 hadis tentang golongan OKU yang ditulis oleh Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Jadi mungkin tuan-tuan telah mendengar hadis yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi hari ini giliran saya ataupun kita berkongsi membaca 1-2 hadis lah, mana yang mampu di kesempatan ini. Sebelum saya baca hadis ni, ini sebagai satu tazkirah saja. Mungkin tuan-tuan biasa dengarlah tentang hadis 40 ni. Hadis 40 ni sebenarnya banyak kumpulan hadis yang 40, tapi bila kita sebut hadis 40 tu yang datang ke fikiran kita adalah hadis 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Jadi sebenarnya selain daripada Imam Nawawi tu, ramai ulama-ulama yang mengumpul sampai sekarang pun masih ada lagi, tapi dalam bidang masing-masing. Tapi oleh kerana keikhlasan, keberkatan ilmu Imam Nawawi ni, bila kita sebut hadis 40, semua orang tergambar yang hadis 40 itu adalah hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan sebenarnya bila kita sebut hadis 40 Imam Nawawi pun bilangannya berapa? Kalau saya buat kuis, dalam hadis 40 ada berapa hadis? Dia bukan 40, 42. 42. Tapi oleh kerana kita biasa sebut 40, hadis 40, hadis 40, hadis 40, sebenarnya bila kita baca mengaji di surau, saya rasa kebanyakan surau di masjid ada kelas-kelas hadis 40 ni, dia akan baca 42 hadis. Dan sebenarnya kalau kita pergi back pun, sebelum Imam Nawawi ada usaha untuk mengumpul hadis-hadis yang besar-besar, hadis-hadis yang menyentuh tentang prinsip-prinsip utama dalam Islam. Innamal a'malu binniyat, bunyal Islam ala khamsin, telah dimulakan oleh ramai ulama. Antara yang terkenal ialah Imam Ibn Salah, tapi dia telah mengumpulkan 26 hadis yang disebut sebagai al-hadis al-kulliyah, hadis-hadis yang merangkumi semua. Kebanyakanlah hadis tu beratus ribu kalau kita belajar hadis dan sebagainya. Kemudian Imam Nawawi yang famous, dan usaha Imam Nawawi ni dilengkapi dengan usaha yang ramai sebenarnya, tapi yang saya boleh sebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dengan kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dia tambah lagi 8 kepada 42 tadi, menjadikan kumpulan 50 hadis yang dikenali dengan Jami'ul Ulum wal Hikam. Jadi Dr. Ahmad Sanusi ni meneruskan lagi usaha-usaha ni, dan di Malaysia ramai. Yang saya ingat yang antara yang mutakhir ini ialah Profesor Dr. Tan Sri Zaini Ujang bersama dengan Profesor Datuk Zulkifli Yusof daripada UM, kumpul 40 hadis tentang alam sekitar, penjagaan alam sekitar, termasuklah SDG dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan baca hadis keempat daripada 40 hadis tentang golongan OKU, iaitu yang bertajuk kewajipan membantu golongan kelainan upaya. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas anna imra'atan kana fi 'aqliha syai' faqalat ya Rasulullah inna li ilayka hajah faqala ya umma fulan
unzuri ayyassikak syi'ti hatta aqdiya laki hajataki fakhala ma'aha fi ba'di turuq hatta faragat min hajatiha. Yang bermaksud daripada Saidina Anas radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan ada satu peristiwa, terdapat seorang wanita yang lemah akalnya, iaitu yang mempunyai masalah pada akalnya, berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memerlukan satu keperluan, yakni sesungguhnya aku ada hajat yang ingin aku minta padamu." Lalu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai ibu si fulan, perhatikan dan luahkan apa yang kamu perlukan dan jalan mana yang kamu kehendaki, sehinggalah aku dapat menunaikan segala keperluanmu." Maka Rasulullah SAW berjalan bersama wanita tersebut sehingga selesai segala keperluannya. Hadis ini disebut terdapat dalam Sahih Muslim, hadis nombor 2326. Okey. Jadi ini cerita pasal wanita. Jadi ketika menghuraikan hadis ini, Syekh Al-Mubarakfuri, oleh kerana hadis ni ada dalam Sahih Muslim, jadi Sahih Muslim juga terdapat banyak syarahnya, yang antara syarah yang zaman moden ialah oleh Syekh kalau tak silap saya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, pengarang kitab Ar-Rahiqul Maktum yang cerita tentang sirat Nabi SAW. Dia ada kitab yang bertajuk Minnatul Mun'im. Syekh Mubarakfuri ini menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan wanita yang lemah akal dalam hadis ini adalah wanita yang mempunyai kekurangan dari segi pemikirannya. Ia boleh ditafsirkan sebagai seorang yang pelupa atau mungkin mempunyai kekurangan akal dari aspek yang lain, sama ada disebabkan cacat ataupun telah berusia. Jadi kita tahulah ini salah satu daripada sifat Rasulullah SAW, menolong semua, tak kira sihat apatah lagi yang sakit. Dan hadis ini, kebetulan hadis yang kita baca ini ialah wanita yang mempunyai sesuatu masalah. Di sini tidak disebutlah, dia kata fi aqliha syai', ada sesuatu dalam fikiran, mungkin gangguan mental sementara dan sebagainya. Jadi kebetulan 2-3 hari ini kita semua sibuk menyambut Hari Wanita. Itu pun tidak salah lah daripada Islam, sebab Rasulullah sebelum daripada itu lagi pun telah mengangkat golongan wanita. Imam Nawawi pula, ini ialah Imam Nawawi yang saya sebut tadi, selain daripada hadis 40, yang terkenal juga ialah syarah Sahih Muslim. Menurut Imam Nawawi, hadis ini menggambarkan kesungguhan Nabi Muhammad SAW dalam melayani keperluan setiap Muslim. Apatah lagi yang datang itu adalah seorang yang memerlukan, yang mempunyai kekurangan daripada aspek fizikalnya. Baginda segera meluangkan masa bersama wanita tersebut sehingga sanggup berjalan dengannya dan memenuhi keperluannya. Tindakan Rasulullah ini seharusnya menjadi pedoman buat setiap Muslim agar kita sentiasa membantu golongan yang memerlukan. Jadi ini satu hadis yang penting lah, yang mencerita tentang kewajipan kita membantu, bukan saja tak kira jantina lelaki ataupun perempuan, sihat ataupun kurang berupaya dan sebagainya. Apa lagi yang sihat kena tolong, yang tak kurang sihat lagilah kena tolong. Jadi hadis ini menceritakan tentang cukup satu hadis Ustaz? Cukup. Jadi sama-samalah kita mengambil pengajaran daripada hadis ni. Mudah-mudahan ini menjadi walaupun satu hadis, tetapi apa yang kita satu hadis ni yang lebih penting daripada dengar adalah mengamalkan. Mungkin yang saya ni tukang baca je, tapi tuan-tuan dan puan-puan semua lebih telah melakukannya dan terus akan melakukannya seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.